Iqra' wa rabbukal akram, dan bacalah olehmu wahai Muhammad dengan Tuhan kau yang mulia dan pemurah. Baca itu sangat penting. Kenapa ditekankan membaca, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu itu bukanlah seorang yang pandai membaca. Okay? Dan diketahui bahawa Rasulullah, dan dimaklumkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang ummi, tak tahu membaca, tak tahu menulis. Tapi disuruh membaca. Jadi tujuan wahyu itu bukan saja ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan tujuan wahyu yang kita baca, khatam Quran 30 juzuk, okay? Ni 30 juzuk yang mengandungi 114 surah dan mengandungi 6,666 ayat itu untuk kita. Selain daripada Rasulullah SAW menyampaikannya, dan dia adalah untuk umat Islam mengamalkannya, menghayatinya, okay? Dan berpegang teguh kepadanya daripada semua perkara dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi pada malam ini, tuan-tuan dan puan, kita nak tahu pula kenapa, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila disampaikan wahyu kepadanya, malaikat Jibril alaihi salam memeluk baginda sebanyak 3 kali. Kenapa? Sampai 3 kali dipeluk. Ini pun satu pengajaran dan ini pun satu hikmah, ya. Hikmah dipeluk akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, hikmah dipeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu oleh malaikat Jibril ialah untuk menghadirkan hatinya dan melapangkannya supaya menghadapi dengan sepenuh perasaannya kepada apa yang akan diberikan kepadanya kelak. Bila dipeluk itu untuk menghadirkan hatinya supaya hatinya fokus ataupun tertumpu kepada apa yang nak disampaikan. Sampai 3 kali peluk tu tentulah nak tahu apa sebabnya. Kenapa ayat ini diturunkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu ini diturunkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipeluk Rasulullah sebanyak 3 kali. Dan yang keduanya adalah untuk melapangkan, ya, melapangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menghadapi dengan sepenuh perasaannya pada apa yang diberikan kepadanya. Jadi Rasulullah rasa lapang, ya. Bila dipeluk itu tentulah sesuatu yang bukannya ganas ataupun bukan yang niat yang jahat, tapi bila dipeluk itu ada satu kasih sayang, ya, sesuatu yang amat rapat lah, ya. Macam kita peluk anak kita, maka pelukan kita itu ada satu pelukan yang amat rapat dan amat kasih sayang kepada orang yang kita peluk tersebut. Sebab itu pelukan itu sangat penting. Sebab itu kalau kita tengok orang Arab, tuan-tuan dan puan, kalau dia bersalam, ya, bukan salam bulu tangan saja, tapi peluk kiri kanan, peluk kiri kanan, ya, tanda kasih, tanda erat silaturahim, itu peluk. Jadi malaikat Jibril peluk itu tanda eratnya, ya, hubungan antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa yang akan datang. Ya, malaikat Jibril sentiasa, ya, berada tidak jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa, sama ada di masa perang ataupun di masa damai ataupun di masa Rasulullah menguruskan pentadbiran negeri Madinah dan juga menguruskan semua perbincangan. Malaikat Jibril sentiasa ada, ya. Dan ada kalanya malaikat Jibril datang menjelma sebagai seorang lelaki. Ini menunjukkan bahawa malaikat dengan manusia ini ada hubungan, tetapi bukanlah sama macam hubungan manusia dengan manusia, sebab manusia dijadikan daripada tanah, malaikat dijadikan dari cahaya. Cuma malaikat-malaikat yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu malaikat Jibril ini, ya, sentiasa ada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun wajahnya ataupun tidak kelihatan, fizikalnya tak kelihatan, tetapi Rasulullah tahu, ya. Dan selalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril itu, utama sekali dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah bersama-sama naik burak, ya, dengan malaikat Jibril. Dan selalu bersoal jawab, selalu bertanya di mana dan nak ke mana, kenapa, ya, kawasan ini begitu dan kawasan ini begini, kan, nak pergi mana.
Dengan cara apa? Jadi seolah-olahnya Rasulullah ni manusia tetapi boleh berkomunikasi dengan malaikat. Hanya Rasulullah sahaja yang boleh melakukan sedemikian. Ya? Para rasul sahaja yang boleh berkomunikasi dengan malaikat. Dan sebab itu Rasulullah SAW itu di antara para rasul yang diberi kedudukan yang tinggi di kalangan para rasul yang lain, yang diberikan gelaran ulul azmi, itu yang paling tinggi sekali darjah di antara para rasul ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi tujuan dipeluk itu adalah supaya Rasulullah tumpu sepenuh perasaannya kepada apa yang nak disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya? Dan bahawa hikmah diulang-ulangkan demikian 3 kali ialah pengajaran bahawa seorang guru atau pendidik hendaklah bersungguh-sungguh, ya? Mengambil berat di atas urusan muridnya dengan memerhati akan gerak-geri mereka, mengamat-amati supaya mereka menumpukan segala perasaannya kepada pelajaran yang akan mereka pelajari. Jadi ulang-ulang. Ya? Ulang-ulang ni satu kaedah. Kaedah kalau dalam kaedah pedagoginya, kaedah pengajaran. Diulang-ulang. Supaya apa yang disampaikan itu selalu diingati dan tidak dilupai. Bila tak diulang maka dilupa. Sebab itu dalam kaedah kita dalam masjid ke, dalam surau ke, ya, ada penyampaian-penyampaian yang bukan dikatakan pengajaran tapi dikatakan tazkirah. Tazkirah itu maksudnya mengingatkan, ya. Bila kita mendengar tazkirah, mana yang dah lama kita lupa, kita ingat balik. Itu penting, ya. Sebab itu tazkirah itu sangat penting di dalam majlis-majlis ilmu seperti di surau ataupun masjid. Dan penting juga tazkirah ini di dalam keluarga kita. Ya. Antara kita dan anak-anak ni perlu ditazkirah. Ibu bapa perlu mentazkirah anak-anak dia, mengingatkan, ya. Bukan saja mengingatkan soal-soal agama, bukan saja mengingatkan soal-soal haram ataupun halal, tetapi mengingatkan perkara-perkara yang perlu diutamakan dan perlu dikemudiankan. Maknanya kalau kita dah sampai waktu sembahyang, ya, dan sudah pun azan, apa yang kita perlu dahulukan dan apa yang perlu kita kemudiankan. Tentulah kita mendahulukan panggilan Allah, kemudian barulah kita pergi kepada kerja-kerja harian kita yang selalu kita buat. Tapi bila dipanggil ataupun diazankan, maknanya Allah memanggil kita untuk menghadapnya, maka itu kita dahulukan. Itu dikatakan kita mendahulukan hak Allah terhadap hak manusia. Ya? Hak Allah itu kita dahulukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, berkaitan dengan kenapa sampai 3 kali dipeluk itu adalah bertujuan untuk merapatkan lagi hubungan dan juga untuk mendalamkan lagi perhatian. Ya? Dan ini penting kita ketahui sebagai satu kaedah pengajaran. Satu kaedah pengajaran yang perlu kita terapkan. Itu kaedah mengulang ataupun mengulangi. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan kalau nak menghafaz surah-surah Al-Quran perlu diulang. Dan setengah ulama mengatakan kalau nak mantap lagi hafazan kita itu dan kita ingat terus, maka hendaklah diulang-ulang sampai 60 kali. InsyaAllah kita akan dapat surah tersebut. Sama ada pendek ataupun panjang. 60 kali. Ya, kalau tuan-tuan nak hafaz surah Al-Baqarah, ya, yang 200 berapa ayatnya, 200 lebih ayat itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan baca, ya, sebanyak 60 kali, agaknya berapa lama agaknya? Berapa lama? Kalau 60 kali kita baca surah Al-Baqarah lah. Satu kali pun mungkin 1 jam lebih kan? Kalau 60 kali, 60 jam. Tapi ini bagi siapa yang mampulah, ya. Yang tak mampu tu ulang-ulanglah surah-surah yang sederhana panjang. Sebab itu antara surah-surah yang sederhana panjang yang perlu kita ulang-ulang baca dan hafazan, ya, surah As-Sajadah, surah Al-Insan, ya. Sebab ini kita nak bawa dalam sembahyang. Surah As-Sajadah, surah Al-Insan. Iaitu kita bawa, ya, dalam sembahyang waktu subuh Jumaat tu kita bawa, sebab Rasulullah selalu bawa. Walaupun tidak setiap masa Rasulullah bawa setiap waktu, tapi surah As-Sajadah dan surah Al-Insan ni adalah surah yang panjang, sederhana. Dan perlu dihafaz. Ya.
Dan ini perlu dibawa bila kita bawa dalam sembahyang subuh Jumaat tu, kena hafazlah surah Sajadah. Tapi setengah-setengah masjid saya dapati imam-imam kalau tak mampu menghafaz surah Sajadah, dia letakkan apa? Ayat surah Sajadah itu di hadapan yang telah ditulis dan ditegakkan di hadapan dia dan dia boleh baca. Jadi ada orang tanya, boleh tak kita baca surah Sajadah? Kalau kita tak hafal, kita tengok pada tulisan depan kita tu boleh. Dengan syarat jangan kita melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan salat kita. Maknanya kalau kita pusing kiri, pusing kanan lebih bertiga kali bergerak tanpa sebab, jadi itu boleh jadi membatalkan salat kita. Tapi kita baca, insya-Allah. Tapi sebaik-baiknya dihafazlah ayat-ayat yang sederhana panjang. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Pertama kalinya turun Al-Quran kepada junjungan sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram." Jadi ini bukan kata-kata malaikat Jibril. Ini adalah wahyu Allah yang datang daripada Allah kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab malaikat Jibril tak boleh pandai-pandai menyampaikan wahyu tanpa keizinan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu surah yang ada dalam Al-Quran tu sebanyak 114 surah tu semuanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata-kata malaikat Jibril. Kita kena faham. Bukan Jibril yang punya kata-kata. Lebih-lebih lagi lah bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya perkataan, tetapi adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara datangnya itu melalui malaikat Jibril itu telah pun kita bincangkan sebelum ini, iaitu sama ada ia sampai dalam keadaan Rasulullah sedar ataupun tak sedar. Rasulullah akan dapat sama ada dalam mimpi ataupun malaikat Jibril datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa keadaan lah, ataupun Rasulullah mendengar bunyi wahyu itu sampai seperti bunyi loceng. Ini pun kita dah bincangkan hari itu. Surah Al-Alaq ini, iaitu ayat 1 hingga 3 ini, inilah awal pertama surah yang diturunkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada surah lain, tuan-tuan. Tak ada surah lain yang pertama sekali diturunkan. Dan kalau kita baca Al-Quran, kita akan jumpa surah ni sebagai surah yang bukan diletakkan pada tempat pertama dalam Al-Quran, tapi dia letakkan di tengah-tengah kat ujung tu pada surah yang pertama ialah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Alaq ni kemudian sikit dekat dengan surah Ad-Duha dan dekat dengan surah-surah yang ke belakang sikit, tapi dalam juzuk amma lah, juzuk amma masih lagi dalam lingkungan kategori yang pertama, tuan-tuan dan puan. Jadi inilah surah yang pertama diturunkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan surah Al-Muddathir. Al-Muddathir ni tuan-tuan dan puan, iaitu surah yang turun kedua setelah 6 bulan Rasulullah tak menerima wahyu, maka turunlah surah Al-Muddathir ini. Al-Muddathir ini maknanya wahai orang yang berselimut. Sebab waktu itu Rasulullah dalam keadaan yang terpinga-pinga, keadaan tak tahu apa nak buat, sedangkan wahyu tak sampai-sampai, maka seolah-olah Rasulullah ni tertidur ataupun tidak dapat hala tuju yang tentu untuk menjalankan tugasnya. Sebab baru saja wahyu yang pertama, kemudian barulah turunnya surah Al-Muddathir ini. Seolah-olahnya Rasulullah itu disuruh, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, diperintahkan. Seolah Rasulullah itu dalam keadaan yang tidak sedar, dalam keadaan bersimut, maka Allah SWT menurunkan wahyu, qum, bangunlah kamu wahai Muhammad, fa'anzir, dan berilah peringatan. Berikanlah peringatan kepada siapa? Kepada makhluk ataupun kepada umat yang ada di zaman itu dan seterusnya. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu,
Wa rabbaka, dan Tuhanmu adalah fakabbir, maka agungkanlah Tuhanmu. Wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Ini ayat yang kedua lah. Ini wahyu yang kedua. Wahyu yang pertama Iqra. Wahyu yang kedua barulah datang perintah supaya Rasulullah SAW menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Sebab Rasulullah SAW ni bukanlah seorang nabi ataupun bukanlah seorang rasul yang diutuskan untuk umat Arab. Kita kena faham. Rasulullah diutuskan kepada seluruh manusia di alam ini. Dalilnya dalam Al-Quran ada wahyu yang turun, wa ma arsalnaka, dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam ini. Ya? Turunan ataupun turunnya wahyu kepada Rasulullah dan diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bagi rahmat seluruh alam. Sebab itu bila Islam memerintah di Madinah, kita dapati selepas zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Islam meluaskan pengaruhnya sampailah ke negara Parsi, sampai ke Iran, ya? Sampai ke utara Afrika. Dan zaman pemerintahan Umayyah, Islam merentasi Selat Gibraltar dan masuk ke Spanyol waktu itu. Begitu cepat perkembangan Islam. Sebab Islam ni untuk seluruh umat manusia di alam ini, bukan untuk orang Arab di Mekah saja. Ya? Rahmatan lil alamin. Sebab itu rahmat itu meluas. Dan kalau tuan-tuan memang dah pergi Mekah ataupun memang dah sampai ke Mekah, tuan-tuan dapat lihat, ya? Tuan-tuan dan puan dapat lihat bagaimana, ya, umat Islam yang ada di Mekah itu bukan saja terdiri daripada orang Arab, tapi ramai bangsa-bangsa lain yang datang bekerja di negeri Arab tersebut. Ya? Sama ada datang daripada Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, ada daripada Cina Islam pun ada datang bekerja di negara di Mekah dan di Madinah. Ini merupakan rahmat kepada mereka. Walaupun mereka duduk jauh di luar daripada negeri Arab, tapi bila ada peluang-peluang ekonomi ataupun peluang-peluang pekerjaan yang ada di negeri-negeri Islam, maka orang-orang Islam, yang ada di luar negara Arab itu dapat menikmati rahmatan lil alam ini, rahmat, yang Allah sampaikan kepada alam ini. Semua orang Islam yang ada seluruh dunia ini boleh sampai ke Mekah dan dapat menikmati, apa-apa yang dirahmatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di negara Mekah dan negara-negara Islam Arab yang lain. Apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah itu maka junjungan pun kembali membawa bersamanya, iaitu dengan kegentaran hati jantungnya. Bila Rasulullah dapat wahyu yang pertama, Rasulullah sangat takut. Sangat apa? Sangat gentar dan masuk menemui Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah tak jumpa orang lain. Jumpa isteri sahaja untuk mendapat nasihat. Dia tak jumpa sahabat-sahabat yang lain yang sama-sama sebaya dengan dia. Tapi perkara utama yang dia nak jumpa ialah dia nak beritahu isteri dia dulu. Yang dia dah menerima satu wahyu ataupun satu perkara yang sangat pelik yang dia jumpa di Gua Hira, Dia beritahu Khadijah binti Khuwailid, Maka junjungan meminta kepada Khadijah bin Khuwailid dalam keadaan yang sangat takut, yang sangat gemetar ni, selimutkanlah aku. Keadaan takut ini Rasulullah minta Khadijah menyelimutkan, dirinya kerana dia gemetar, takut, lalu diselimutkan dia hingga hilanglah ketakutannya. Kemudian diceritakannya kepada Khadijah perkabaran yang berlaku itu, dan berkata bahawa sesungguhnya aku takut ke atas diriku. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Khadijah. Sayyidah Khadijah, isteri Rasulullah yang pertama tu, aku takut ke atas diriku. Ini pun perkara yang perlu kita tahu kenapa Rasulullah takut. Sebab apa yang terjadi kepada Rasulullah tak tahu apa dia. Tak ada penyelesaian, tak ada orang yang nak bagi penjelasan. Jadi Rasulullah takut pada diri dia. Dan mungkin juga kita ni kadang-kadang ada juga timbul perasaan takut. Takut yang mana menimpa dalam diri kita, dalam hati kita. Bila sesuatu yang kita tak tahu,
yang sesuatu yang kita tak jelas, sesuatu yang dikatakan perkara yang gaib yang kita tak tahu, ya. Jadi kita menjadi takut kerana sebab kita tak tahu. Dia akan jadi hilang ketakutan itu bila perkara itu diberitahu dan diberi penjelasan, ya. Baik. Maka Sayyidah Khadijah pun junjungan berkata demikian kerana kebersangatan takut atau sakit ataupun dia takut itu kerana ketiadaan berdaya memikul pekerjaan ini. Ada dua sebab lah Rasulullah takut. Ya, takut kerana kerana sakit ataupun penyakit takut yang telah ada dalam diri baginda, yang terjadi dalam diri baginda, ataupun antara sebab Rasulullah rasa takut ialah Rasulullah tak mampu untuk menjalankan tugasnya. Rasulullah rasa tak mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang rasul, ya. Sebab tugas sebagai seorang rasul ini adalah tugas yang sangat berat, iaitu menyampaikan apa yang diperintah sampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perintah-perintah Allah, ya, yang mana perkara itu mesti disampaikan, tak boleh disembunyikan. Sebab itu sifat seorang nabi dan rasul itu adalah antaranya sifat yang tabligh, menyampaikan. Siddiq, ya, amanah, siddiq, tabligh, fatadah, ya. Itu sifat wajib bagi rasul. Pertama, Rasulullah itu, seorang rasul itu hendaklah bersifat amanah. Yang kedua, hendaklah bersifat benar, siddiq. Yang ketiga, hendaklah bersifat menyampaikan tabligh. Yang keempat, Rasulullah hendaklah seorang yang ataupun para rasul hendaklah seorang yang bijak, ya, orang yang cerdik, ya. Sifat yang ketiga itu tabligh, menyampaikan. Itulah sifat yang selalu dicuba diamalkan ataupun dijadikan sunnah, ya, kepada golongan-golongan tertentu, dan mereka pun berjalan ke sana kemari, dan oleh kerana dia datang, kadang-kadang golongan kumpulan ini dipanggil kumpulan tabligh ini datang, ya, ke rumah-rumah kita, ya, ke masjid-masjid, ke surau-surau, ya, mengajak kita bersama-sama dengan dia untuk memakmurkan dan mengimarahkan masjid dan surau. Ini pun satu bentuk tabligh lah, ya, iaitu mereka datang dan jemput orang ramai, ya, mengimarahkan masjid dan surau, ya. Inilah tabligh namanya, ya. Sebab itu mereka digelarkan kumpulan tabligh. Sebenarnya bagus kumpulan ni sebab dia berusaha, ya. Pertama, dia berusaha untuk mendapatkan dan mengamalkan wahyu-wahyu Allah untuk disampaikan pada diri dia. Yang kedua, dia berusaha menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia ini supaya memakmurkan masjid-masjid dan surau-surau dan tempat-tempat ibadah. Ini adalah tugas-tugas yang suci yang mampu dibuat oleh beberapa mampu dibuat oleh kumpulan tabligh ini. Jadi kita kalau tak mampu nak buat, kita hanyalah, ya, menyokongnya saja, tapi jangan mencacinya. Jangan kita mencemoh golongan tabligh ini sebab kita tak mampu nak buat baik dengan dia. Janganlah kita mencemoh pula mereka yang nak buat baik, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kemudian Khadijah mengeluarkan kata-kata semangat. Inilah seorang isteri yang walaupun dia belum lagi memeluk agama Islam, ya, belum lagi seorang yang benar-benar jadi seorang Islam yang benar-benar menjadi mujahidah ataupun seorang jihad fi sabilillah, tapi kata-kata semangat itu telah menjadikan Rasulullah bertambah-tambah kuat, Itu apa kata Sayyidatina Khadijah? Apa yang diceritakan junjungan tentang kejadian ke atas dirinya itu dijawab oleh Khadijah dengan perkataannya bahawa tidak sekali-kali. Maksudnya, dan dijauhlah kiranya sebagaimana yang dikatakan, demi Allah, tiada dihinakan engkau oleh Allah buat selama-lamanya. Jadi ini kata-kata semangat daripada Siti Khadijah kepada Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah SAW. Engkau, wahai suamiku, tidak akan dihinakan oleh Allah selama-lamanya. Kenapa? Kenapa seseorang itu tidak dihinakan oleh Allah? Malahan perkara pertama yang berlaku pada Rasulullah ni, maka Sayyidatina Khadijah telah berikan satu kata-kata semangat. Wahai suamiku, engkau tidak akan dihinakan oleh Allah selama-lamanya. Pertamanya, apa sebabnya? Kerana sebenarnya junjungan sebenarnya memperhubungi rasa kasih sayang kepada kaum kerabatnya secara berbuat baik kepada mereka dengan harta atau dengan tenaga, berziarah dan dengan mengucap salam. Satu perkara yang Allah jaga seseorang itu, yang tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
sekiranya seseorang Muslim itu, seseorang mukmin itu menghubungkan silaturahim antara satu sama lain, maka Allah tidak akan hinakan seseorang itu. Jangan dicetuskan permusuhan, tetapi hubungi silaturahim, terutama sekali dengan kerabat, berbaik kepada mereka, dengan kaum kerabat dan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, dengan jiran-jiran dan sebagainya. Maka hubungkanlah silaturahim. Itu antara perkara yang disebutkan Allah tidak akan menghinakan seseorang sekiranya orang tersebut sentiasa menghubungkan silaturahim. Yang kedua, Allah tidak akan menghinakan engkau wahai suamiku, kata Siti Khadijah, sebenarnya sebab baginda Rasulullah SAW menanggung beban. Apa menanggung beban? Baginda orang yang menanggung beban orang lemah dan orang sengsara yang tidak berdaya menghasilkan hajatnya dengan sendiri. Artinya Rasulullah ni suka menolong orang-orang fakir miskin, orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang lemah. Maka Rasulullah suka membantu orang-orang tersebut. Itu di antara syarat. Itu di antara kata-kata Khadijah mengatakan bahawa Rasulullah tidak akan, wahai suamiku Muhammad, engkau tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab engkau adalah orang yang suka membela orang fakir miskin. Kemudian begitu juga yang seterusnya, iaitu yang ketiga dan keempat ni, yang keempat lah Wahai Muhammad, wahai suamiku, engkau adalah seorang yang suka menjamu tetamu-tetamu serta melayani mereka. Ini satu syarat. Allah tidak akan menghinakan seseorang sekiranya seseorang itu suka memuliakan tetamu, menjamu tetamu makan. Menjamu tetamu lah, memuliakan tetamu. Dalam bahasa Arab disebut ikramud duyuf. Memuliakan tetamu ni penting, Dan kalau tetamu datang ke rumah kita, kalau dulu-dululah tuan-tuan dan puan, masa kita duduk kampung biasanya, adalah makanan. Kalau dia dah tak beritahu pun memang kita sediakan makanan. Walaupun kita berikan makanan yang tidak istimewa lah. Katalah kita berikan kuih-kuih yang kita makan pada pagi itu, kita sediakan. Kita beri air kopi, minum dan sebagainya. Itu memuliakan tetamu. Sebab apa, kadang-kadang ada orang yang tak suka memuliakan tetamu. Kalau tak buat appointment, tak ada apa-apalah, duduk pergilah rumah dia, jalan je lah. Tapi bagi orang kampung kita, macam mana pun, tuan-tuan dan puan, kalau kita pergi mana-mana kampung lah, setidak-tidaknya kalau ada minuman pun, setidak-tidaknya kopi O pun ada dihidangkan. Ini kemuliaan masyarakat Islam dahulu. Tapi hari ini pun kita pun memuliakan tetamu jugalah. Tapi lain caranya sikit. Kadang-kadang kita jumpa kat kedai, kita belanja dia. Itu memuliakan tetamu lah tu. Kita jumpa minum kat kedai, kita jumpa sahabat kita minum sebelah meja sana, sahabat kita meja sana, kita pun memuliakan dia sebagai sahabat dan kita jamu dia ataupun kita belanja dia. Itu pun satu daripada memuliakan tetamu juga. Kalau kita rajin buat macam tu, insya-Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhirnya kata Sayyidatina Khadijah, wahai suamiku, dia kata, engkau sentiasa menolong dan membela kebenaran, menegakkan yang hak serta menolak kezaliman, tipuan dan kecerobohan daripada mengenai ke atas orang lain. Maknanya engkau sentiasa menyokong kebenaran, menegakkan kebenaran. Allah tidak akan hinakan seseorang tersebut sekiranya orang itu suka pada kebenaran, suka menegakkan kebenaran, suka membela dan menyokong orang-orang yang menegakkan kebenaran. Itu sebab kalau seperti mana yang saya sebut tadi, kalau kita tak boleh buat baik, jangan kita menghalang orang lain nak buat baik. Itu perkara pertama yang kita kena peganglah dalam hidup. Kalau kita tak boleh buat baik, jangan kita halang orang lain nak buat baik. Lepas tu tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan baca surah khabar, lah seorang mu'allaf yang kaya raya, Abid Liu, kan? Dia buat baik.
dia buat baik semampu dia lah. Mana dia mampu nak sewakan rumah orang, dia mampu nak beri makan orang, dia mampu nak beri belanja orang dan sebagainya, dia beri bantulah, dia buat bantuan. Tapi ada golongan yang, ini dalam surat khabar lah, saya tak tahu sama ada benar atau tidak, ada golongan yang tak bersetuju dengan apa yang dia buat. Cuba untuk sampaikan Abid Liu ni dipanggil ke Bukit Aman. Ada yang report. Jadi kalau kita tak mampu nak buat baik, jangan kita halang orang lain nak buat baik. Biarkan dia buat baik. Kita dapat buat sikit pun alhamdulillah. Kita buat kebaikan yang sedikit, bersedekah ke, ataupun kita buat membelanjakan sahabat-sahabat kita ke, kalau kita jumpa di mana-mana kita belanja dia. Jadi itu pun dah buat baik dah. Jadi kalau kita tak boleh buat baik, jangan menghalang orang lain buat baik. Demikianlah kata madah isterinya Khadijah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Kata-kata yang memujikan kesucian, kejujuran perasaan hati seorang isteri kepada suaminya. Ini ikhlas. Seorang isteri yang ikhlas, dia tidak akan menghalang ataupun menakut-nakutkan suami dia lah. Dia kata, ini bahaya ni, jangan pergi lagi kat Gua Hira tu. Itu seorang isteri yang tidak menyokong lah apa yang dibuat oleh suaminya. Yang baik lah. Maknanya Rasulullah SAW pada waktu itu sedang bertahanus di Gua Hira dan dapat sesuatu yang tak diketahui apa dia, sehingga dijelaskan nanti oleh bapa saudara ataupun sepupu kepada Siti Khadijah ni, Sayyidatina Khadijah ni, barulah Rasulullah rasa lapang. Jadi dengan sokongan ataupun dengan semangat yang diberi oleh Siti Khadijah ini, kata-kata yang semangat yang diberikan ini, Rasulullah pun merasa menambahkan keteguhan jiwa serta ketetapan dan memberancangkan junjungan Rasulullah SAW dalam perkara yang akan dihadapinya kelak. Inilah yang menjadi perancang Rasulullah SAW untuk menghadapi apa yang akan dihadapinya di masa-masa yang akan datang. Sebab ini sesuatu yang Rasulullah tak tahu apa dia. Tapi Rasulullah telah diberi semangat oleh isterinya. Jangan bimbang. Allah tidak akan menyaya orang-orang yang bersifat seperti yang disebutkan tadi oleh Sayyidatina Khadijah. Dan untuk memperkokohkan lagi keyakinan dan keteguhan jiwa Rasulullah SAW ini, Khadijah membawa junjungan Rasulullah SAW menemui Warakah. Warakah bin Naufal, seorang cerdik pandai dan seorang ahlul kitab yang beragama Nasrani. Pada waktu itu belum ada lagi agama yang menjadi ikutan pada keseluruhan umat waktu itu, berpecah-pecah. Agama Kristian pun berpecah, agama Nasrani pun berpecah. Jadi Warakah ni dia seorang yang beragama Nasrani dan seorang yang cerdik pandai lah. Setelah itu berangkatlah Khadijah dengan junjungan hingga datang menemui Warakah bin Naufal, Ibnu Asad bin Ibnu Abdul Uzza, anak bapa saudara Khadijah. Anak bapa saudara Khadijah. Maknanya pupu Sayyidah Khadijah lah. Pupu Sayyidah Khadijah. Warakah adalah seorang yang beragama Nasrani dalam zaman jahiliyahnya. Dia seorang yang beragama Nasrani. Kalau zaman Rasulullah SAW itu, orang-orang yang beragama Nasrani, orang-orang yang beragama Kristian, mereka disebut Ahlul Kitab. Dan zaman Rasulullah dulu, Ahlul Kitab boleh diterima. Boleh diterima sebagai orang yang hampir sama dengan agama Islam, seperti mana yang berlaku kepada Najasyi. Najasyi, Raja Habsyah dulu adalah seorang Nasrani. Tapi bila orang Islam datang mengangkat perlindungan pada dia dan menceritakan beberapa peristiwa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW, Najasyi bersimpati dengan umat Islam yang datang untuk mendapatkan perlindungan. Sebab ada persamaan. Tapi di akhir-akhir selepas daripada itu banyak berlaku penyelewengan dalam pengajaran kitab-kitab Injil dan Taurat ini, tuan-tuan dan puan. Penyelewengan yang berlaku kerana adanya perubahan-perubahan ataupun perubahan-perubahan dilakukan dalam kitab-kitab Injil dan Taurat itu. Baik. Kemudian Sayyidah Khadijah bawa Rasulullah SAW berjumpa dengan Warakah bin Naufal, Ibnu Asad, Ibnu Abdul Uzza, anak bapa saudara Khadijah. Warakah adalah seorang yang beragama Nasrani dalam zaman jahiliyah.
ia bersama Zaid bin Amru bin Nafil pada satu masa dahulu, sebab bencikan penyembahan berhala, telah keluar pergi ke tanah Syam dan ke negeri-negeri lain kerana bertanya dan mencari-cari agama yang benar. Warakah ni pun tak setuju dengan masyarakat jahiliah zaman tu yang menyembah berhala, dan dia mengembara sampai ke negeri Syam untuk mencari agama yang benar. Dan dalam pencarian dia itu, Warakah lebih suka kepada agama Nasrani. Jadi dia lebih tertarik dengan agama Nasrani dan dia menjadi seorang Nasara. Maka ia pun terus beragama dengan agama itu. Ia boleh menulis dengan bahasa Ibrani. Warakah ni boleh menulis bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ni bahasa Yahudi lama lah. Yahudi yang lama, iaitu bahasa Ibrani yang kitab Taurat dan kitab Injil atau Taurat pun ditulis dalam bahasa Ibrani. Yahudi tua, Yahudi klasik, Yahudi klasik. Dia boleh menulis dalam bahasa Yahudi ni, hingga pernah ditulisnya daripada Injil apa yang dikehendaki Allah dia menulis. Dia pernah menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Dia menulis dengan bahasa Ibrani dan pernah tulisnya daripada Injil. Dan dia menulis apa yang terdapat dalam Injil itu dalam bahasa Ibrani. Tuan dan puan. Bahasa Ibrani bahasa Yahudi klasik lah, bahasa Yahudi tua. Ia adalah seorang lelaki yang berumur dewasa, maka kepadanya lah telah dikatakan oleh Khadijah, dan kepada Warakah ni Khadijah menyatakan, wahai anak bapa saudaraku, cubalah dengarkan daripada anak saudara engkau ini. Warakah pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai anak saudaraku, apakah yang engkau lihat itu? Lalu dikabarkan Rasulullah SAW akan perkhabaran yang dilihatnya. Jadi Rasulullah menceritakanlah apa yang dia temui di Gua Hira, iaitu dipeluk oleh malaikat Jibril, dipeluk oleh satu lembaga hitam yang dia tak tahu siapa, dan membacakan surah Alaq ini, membacakan 3 ayat yang pertama tu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan minta pandangan Warakah bin Naufal. Siapakah sebenarnya orang yang memeluk dia dan menyampaikan ayat yang bermula dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dah masuk isyak ke? Jadi dah jumpa Warakah. Jadi bila jumpa Warakah, maka dapatlah selepas daripada itu penjelasan daripada Warakah siapakah orangnya itu. Maka Warakah pun memberitahu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang datang kepadamu wahai Muhammad adalah sama, makhluk yang datang kepadamu wahai Muhammad adalah sama seperti makhluk yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam, iaitu Namus. Namus ini adalah gelaran ataupun nama kepada malaikat Jibril yang bawa wahyu datang. Macam mana Nabi Musa dulu, macam itulah engkau Muhammad. Engkau sebenarnya telah didatangi oleh malaikat Jibril yang bawa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini saya ringkaskan, iaitu satu hari engkau akan dihalau oleh orang-orang musyrikin di Mekah, dan engkau akan dikeluarkan daripada Mekah, dan engkau akan keluar daripada Mekah dan lari ke Madinah. Dan ini akan berlaku pada engkau wahai Muhammad, kata Warakah. Dan sekiranya aku ada pada masa itu, aku masih hidup lagi, aku akan menyokong engkau, dan memberi bantuan kepada engkau. Itu yang dikatakan oleh Warakah bin Naufal kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Rasulullah pun fahamlah bahawa Rasulullah telah didatangi oleh seorang malaikat atau datang oleh malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah tuan-tuan dan puan, peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas 5 wahyu yang pertama. Kemudian Rasulullah menemui isterinya dan minta nasihat. Kemudian isterinya membawa jumpa Warakah bin Naufal, dan penjelasan daripada Warakah bin Naufal telah melegakan perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peringkat pertama, wahyu turun. Dan akan berterusan, sebab itu wahyu turun mengambil masa 22 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lamanya wahyu turun, beransur-ansur. Yang kita baca sekarang ni 30 juzuk. Berapa tahun kita baca? Bertahun-tahun tak khatam ni masalah dia.
Jadi terkait itu lalu tuan-tuan dan puan, waktu pun dah masuk, mudah-mudahan bila kita mengingatkan peristiwa-peristiwa yang ditempuhi oleh Rasulullah SAW itu, kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati kehidupan kita dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin fi abdin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil inna salata ala nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fadailuha jaliyah. فمن صلى عليه مرة واحدة عشرا عليه يصلي الله وصلاة من الله رحمة وعناية.